Itu pendekatan untuk sesebuah rumah tangga untuk bahagia. Maksudnya komunikasi itu sangat penting sebelum kahwin, masa berkahwin dan masa ada anak dan masa bila-bila. Komunikasi itu paling penting. Dan nampak ramailah yang sedar apa dia batik Malaysia berbanding dengan batik jiran kita semua kan. Itu visi yang pertamalah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus wartawan tanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera, selamat hari Jumaat kami ucapkan kepada anda semua. Okey, dan hari ini anda bersiaran bersama saya Uyana Arsyad dan juga pasangan saya Sukita Chandran. Dan kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Maklumlah hari ini dah hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin adalah cuti am buat kami di Selangor. Jadi betul. Mungkin ada yang sudah membuat perancangan buat hujung minggu ini. Apa pun perancangan anda, terus bersama kami sepanjang 1 jam pada hari Jumaat. Betul tu. Dan mungkin ramai juga yang nak buat perancangan, terutamanya sebab sekarang dah masuk musim cuti persekolahan. Mungkin anda nak kongsikan bersama dengan kami apa sahaja perancangan anda untuk cuti panjang ini. Okey, boleh teruskan bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Dan pada hari Jumaat ini juga kami nak kongsikan berita yang membanggakan kita semua sebagai rakyat Malaysia, di mana Tan Sri Michelle Yeoh berlakon. Anak Malaysia yang sudah pun berada dalam industri perfilman di Hollywood sejak 1983 telah dinobatkan oleh majalah Time sebagai Icon of the Year bagi tahun 2022. Tahniah. Dan sebenarnya sebelum ini Tan Sri Michelle Yeoh telah pun menembusi pasaran Hollywood menjadi ikon filem di Asia, dan sekarang ni hebat sungguh pencapaian beliau yang saya kira dapat dijadikan inspirasi oleh kita semua. Tapi kalau kita tengokkan Susu Galur, perjalanan itu memanglah bukan mudah. Dan pada usia dia sekarang ini mendapat banyak pengiktirafan yang cukup membanggakan. Tahniah sekali lagi kami ucapkan. Dan kalau segi apa filem kegemaran? Yang filem terakhir yang saya tengok tak lama hari itu adalah Crazy Rich Asians. Samalah. Saya pun suka sangat-sangat Crazy Rich Asians dan juga persembahan beliau dalam filem tersebut. Okey, baik. Sebelum kita ke rancangan ataupun intipati kita buat hari ini, kami nak kongsikan bersama dengan anda. Nak tanyalah anda, adakah anda setuju dengan istilah yang menyatakan seseorang itu perlu menyayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain? Saya rasa saya setuju. Saya pun setuju. Jangan lupa saksikan episod Women Talk bersama Proviton yang akan membincangkan tentang topik self-love pada 10 Disember 2022, Sabtu ini, iaitu esok pukul 5 petang hanya di TV3. Self-love. Okey, baik. Yana, hujung minggu ni pastinya ada yang mungkin dah tahu berkaitan dengan Carnival Jom Heboh. Betul. Mungkin yang di Johor nak pergi ke siapa yang berada di Johor, mungkin ini adalah masa untuk anda luangkan bersama dengan keluarga anda, bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang berada di Carnival Jom Heboh. Tapi sabar, kami ada seorang rakan yang berada di Carnival Jom Heboh. Sebelum kita bersama dengannya, apa kata kita saksikan dahulu VT berkaitan dengan program Viva Batik 2022. Seni batik Malaysia penuh dengan keunikan yang tersendiri. Ia merupakan seni kraf hasil kerja tangan sepenuhnya atau sebahagiannya yang mempunyai motif berada titikan seni dan budaya masyarakat di sesuatu negeri di Malaysia. Ini bertepatan dengan acara Viva Batik Malaysia yang dianjurkan sepenuh sambutan ulang tahun Hari Batik Kebangsaan 2022 bermula 3 Disember lalu. Sambutan alhamdulillah nampaknya eloklah. Tapi kalau ikut visi dan misi saya nak perkenalkan batik Malaysia. Dan nampak ramailah yang sedar apa dia batik Malaysia berbanding dengan batik jiran kita semua kan. Itu visi yang pertamalah. Yang kedua, kami ini di Yayasan Budi Penyayang bekerjasama dengan pelbagai komuniti untuk menghasilkan batik. Misalnya kami bekerja dengan penjara, kami bekerja dengan orang asli, kami bekerja dengan IPTA dan kami bekerja dengan pembatik-pembatik dari Persatuan Batik Negeri.
Acara ini telah menarik minat di kalangan masyarakat tempatan dan juga pelancong untuk lebih mengenali batik Malaysia. Acara ini juga menawarkan produk batik Malaysia seperti pakaian, aksesori, kelengkapan rumah, barangan kraft dan permainan kanak-kanak. Ini pertama kali, jadi kami dengar event ni melalui social media. So saya rasa ini peluang yang sangat baik untuk memperkenalkan anak-anak dengan tradisi batik kita. Dalam usaha meletakkan batik Malaysia di hadapan, acara ini juga mempunyai misi untuk bersama-sama menggalakkan ahli penggiat batik untuk teruskan usaha menghasilkan batik yang merupakan warisan kita. Mempertahankan warisan batik, terutama sekali bila saya kenal pasti yang batik blok ni adalah batik yang hampir pupus, tak ada generasi baru nak mewarisi. Saya mempertengahkan juga desain tradisional cultural Malaysia. Contoh macam tradisional Chinese, samfu, chongsam dan pakaian baju kurung yang autentik. Selain itu, dengan adanya acara ini, rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat bersatu hati dalam menggayakan keunikan dan keindahan melalui pemakaian batik tempatan. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada penganjur Viva Batik. Orang kata ini adalah antara inisiatif yang boleh kita banggakan untuk menaikkan lagi nama batik Malaysia. Betul. Okey, tadi saya dah sebutkan yang kita ada seorang rakan yang sudah bersedia di Karnival Jom Heboh di Johor. Jadi apa kata kita terus bersama dengan Fiza Sabjahan. Hai Fiza. Apa khabar Fiza? Terima kasih Sugita dan juga Uyaina di Suri Pentas, dan ketika ini saya berlintas langsung dari acara padang tahunan yang dinantikan oleh ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia, iaitu di Karnival Jom Heboh, yang mana kali ini kita berlokasi di Puteri Harbour, Iskandar Puteri, Johor Bahru. Dan kalau dapat anda saksikan ketika ini, walaupun cuaca sedikit mendung dan juga redup, alhamdulillah, dan anda dapat saksikan di belakang ini juga ramai dalam kalangan rakyat ataupun masyarakat di Johor ni dah pun mula berkunjung untuk sama-sama kita raikan kemeriahan yang berlangsung di sekitar Karnival Jom Heboh ni. Nak tahu kemeriahannya, keriangannya dan pelbagai aktiviti yang dijalankan di sini, kita nak bersama dengan CK untuk ketahui antara aktiviti-aktiviti yang sedang berlangsung ditonton. Apa aktivitinya? Ya, yang paling seronok sekali hari ini tuan-tuan nak jemput semua, tak kira daripada warga Johor ataupun seluruhnya yang datang ke sini. Setiap kali yang register, kita akan ada hadiah daripada kanak-kanak juga. Kita ada cotton candy, kita ada popcorn, kita ada stiker. Ini semua siapa yang register ataupun yang sudah register, tunjukkan aplikasi kepada kami. Tapi yang paling penting adalah kepada yang bersama dengan kita hari ini, sebenarnya saya nak jemput anda semua secara eksklusif konsert Jom Heboh malam ni anda boleh stream di aplikasi Tonton. Jadi anda semua cepat-cepat install sekarang, download sekarang, sama ada di Google Play ataupun App Store. Kemudian yang pastinya kemeriahan malam ini dapat dirasai di seluruh negara kita. Wow, saya pun dah rasa bahangnya walaupun mendung dekat sini kan. Selain daripada mereka download aplikasi Tonton, boleh saksikan konsert dan macam-macam lagi di sana. Siapa artis yang akan bersama dengan anda hari ini? Hari ini betul-betul awesome sebab kita memang ada selebriti boom boom. Siapa tu? Nabila Razali. Pukul 2. Jadi datang sekarang, saksikan kami ataupun ikuti kami di sosial media Tonton MY. Alright, terima kasih CK. Jadi bagi anda yang belum lagi berkesempatan berkunjung ke Karnival Jom Heboh ini, ada 2 hari untuk anda terus datang ke sini, pusat sehenti seisi keluarga acara padang tahunan yang dinanti-nantikan. Lokasi terakhir untuk tahun ini, terus berkunjung ke Karnival Jom Heboh Johor ini. Dan bagi anda di studio, seperti yang telah pun dikongsikan oleh Uyaina dan Sugita, hari ini hikayat perkahwinan kami nak kongsikan kepada anda. Sambil-sambil kami di sini bersembang, bagi anda yang telah pun mendirikan rumah tangga, jangan lupa untuk sembang di bilik tidur. Kita saksikan bingkisan dan rangkuman TikTok yang sempat disediakan oleh rakan wartawan pada hari ini. Silakan. Di mana? Di mana? Anda di mana? Di mana? Anda di mana? Di mana lagi harus ku cari? Mengapa diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa.
hati selalu menerima kekurangan. Semoga bahagia engkau di dalam dekatan aku. Semoga ku bisa menjaga fitrahmu. Dengarlah aku bisikan bahaya dan aman dunia. Pastikan ku jaga engkau hadiah Tuhan. Terima kasih oh Tuhan, engkau mempercayai. Itu dia. nak sambung Sambunglah. Okey, hikayat perkahwinan hari ini kita akan sembangkan berkaitan dengan sembang bilik tidur ataupun biasa dipanggil pillow talk antara suami dan isteri. Dikatakan Yana, pillow talk ni ataupun sembang bilik tidur boleh meningkatkan hormon oksitosin ataupun kadang-kadang dipanggil love hormone. Wow, saya secara peribadi saya bersetuju dengan statement ni sebab apatah lagi kalau kedua-dua suami dan isteri itu keluar bekerja. Jadi mungkin masa yang diluangkan bersama itu mungkin sedikit kurang kalau nak dibandingkan dengan mereka yang mungkin work from home dan sebagainya. Tetapi saya kira sembang bilik tidur ataupun pillow talk ni adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sebab seperti yang mereka cakap, communication is key. Betul, communication is key. Listening skills pun amat penting. Jadi hari ini kami nak mengajak anda untuk bersembang bersama kami dan kalau anda ada apa-apa komen anda ingin kongsikan, terus ke Facebook WHI ataupun Instagram WHI dan kongsikannya bersama dengan kami. Jom kita sama-sama tingkatkan oksitosin kita pada hari ini. Betul tu. Sekarang kami nak berehat terlebih dahulu. Kembali selepas ini dengan topiknya Sembang Bilik Tidur. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. You ingat I ni banduan you ke? Betul lah cakap Imran. Nasib baik I simpan resip. Lepas ni I pergi pulangkan balik. Fine! You boleh pulangkan balik. Fine. I lepas balik surat nanti I pergi pulangkan balik. Okey, dan I pula sanggup sedut semua habuk dekat dalam rumah ni guna mulut I daripada menjadi bibik you. Fine. FYI. No, FIY. You dah tak slow-mo I dah. Fine. Nak cium cakap lah, nak cium kan? Oh, vacuum! Kara, happy anniversary. Calculator. Come here, baby. Sexy sayang. Wow. Janganlah, you ni malulah buat macam ni. Nanti kalau anak dengar macam mana. Oh my God. You ni... Tak apa, I pun ada. Oh, my vacuum sayang. Memang kita akan ketawa bila tengok lakonan mereka dalam Kampung People. Dan Kampung People ni orang kata antara series yang menjadi kegilaan masyarakat kita di Malaysia. Tapi apa yang kita boleh ambil dari cuplikan ataupun petikan drama tu tadi, sebenarnya suami dan isteri tu tadi mereka banyak bersembang, terutamanya dalam bilik tidur. Okey, kalau tidak keterlaluan, boleh saya tanya awak dan Raja Syairan, memang hari-hari akan ada pillow talk ataupun ada hari-hari tertentu? Boleh dikatakan hari-hari akan ada pillow talk ni sebab saya rasa benda ni adalah sesuatu yang sangat-sangat saya look forward setiap hari. Kalau tak bersembang sebelum tidur tu rasa macam tak sah. Okey. Baik, itu Uyaina dan Raja Syairan. Tapi kita nak tahu jugalah tetamu kita di studio bagaimana pillow talk ataupun sembang bilik tidur mereka. Di studio kita bersama dengan Nubhan Ahmad dan juga isteri Dr. Afifah Hidayah Taufik. Senyuman yang sangat-sangat manis. Kedua-dua dia nampak macam baru je. Tapi sebenarnya 7 tahun ya? 7 tahun dah. Alhamdulillah. Okey. Dan lagi mungkin boleh
kongsi sedikit tips? Boleh, insyaAllah. Okay. Jejaka diri sebelah tu ialah. Perlu kenalkan ke? Semua orang dah kenal. Tapi kita kenalkan juga. Bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Baik, terima kasih. Makin hari makin muda Doktor nampak. Nanti saya ceritakan rahsia pilotok tu. Okey, baik. Hari ini kita nak bercakap tentang sembang bilik tidur. Okey, kita nak bercakap tentang pilotok. Okey, mungkin rata-rata dalam kalangan suami isteri ni mungkin ada yang mempraktikkan pilotok ni sebelum tidur. Betul. Tapi kita nak tanya dulu pasangan kita pada hari ini. Dr. Fi, Nubahan, siapa nak cerita dulu? Ada ataupun tidak pilotok ni untuk anda berdua? Saya mula dululah ya. Sebab bini saya macam menggigil sikit ni. Tak, sebenarnya ada. Memang ada dan perlu pilotok ni sebab kita nak kenal pasangan kita macam saya. Saya bercakap kita dah 7 tahun. Baru 7 tahun. Belum dah macam doktor kan, dah lama kan. Dan kita pun baca banyak lagi nak belajar dalam rumah tangga ni. So pilotok tu bagi saya perlu sebab masa tu tenang relax. Dan masa relax tenang ni kita boleh menerima dan boleh tolerate sama sendirilah. Kan tak adalah macam tengah-tengah nak masak tiba-tiba cakap yang sebenarnya kita nak gini. Nak membetulkan hubungan pun saya rasa dalam keadaan pilotok tu sesuai lah. Semua orang dah tenang kan. Kalau dalam keadaan kelang kabut ni susah sikit. Otak tu tak center sikit. Kan? Jadi bila dah center tu mungkin boleh terima. Boleh capai lah juga matlamat kita tu apa yang kita nak dalam rumah tangga kan. Betul tak Yang? Janganlah anggap-anggap ya. Saya betul lah sebab dia pandai tahu. Dia tahu wife dia waktu ni kan senang nak masuk. Senang bila dia curahan hati dia tu kan. Waktu malam tu kita senang nak accept. Jadi dia pun banyak buat macam tu baru kita tu. Oh, you sebenarnya nak nasihat ni kan. Tapi waktu malam tazkirah lah banyak malam. Tazkirah malam tazkirah sebelum tidur nama dia. Tapi dia quality talk lah. Tak adalah sebab mengantuk ya kan je. Tak adalah kan. Macam tu. Kalau ada apa-apa pun, kalau macam ada masalah kadang-kadang kita satu hari tak tahu sakit hati dia ke, sakit hati saya ke. Saya akan tunggu juga waktu yang tenang dan relax malam tu untuk kita bercakap. Kalau kita bercakap terus, bagi saya dia akan mengeruhkan lagi keadaan. Dia akan makin melotok-lotok. Tapi kan, Yana setuju tahu apa yang Nubahan dan Dr. Fi cakap. Sebab pilihan untuk kita, momen untuk kita bercakap tu perlu tepat. Sebab kalau kita salah masuk, kita nak berbaik, mungkin jadi lagi keruh lagi situasi tu. Mungkin Dr. Tengku boleh kongsikan. Okey, topik yang sangat menarik sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang sembang bilik tidur, ia bukan sesuatu kadang-kadang tak rancang pun. Dan isteri biasanya dia banyak nak bercerita dengan suami dia waktu tu lah. Waktu tu dia tunggu saat nak bercerita, nak meluahkan perasaan dia, bukan perasaan yang negatif lah kan. Jadi oleh sebab itu dia tunggu saat itu. Dan saat itu sebenarnya kita dah habis semua dah. Telefon dah tak pegang, kerja dah selesai, masak dah selesai, anak dah tidur, kita pun duduk kan. Duduk sambil-sambil bukannya kita ni, kecuali kalau sangat letih tak dinafikan, tak dan kita nak sembang bilik tidur, letak kepala, tidur terus. Tapi kerap kali kita akan duduk dulu, ada masa, di situlah kita banyak bercerita dan banyak perkara-perkara yang kita ceritakan mestilah syarat dia benda-benda yang boleh membina, menyuburkan hubungan suami isteri itu tadi. Jangan kita ambil masa itu untuk mengeruhkan keadaan. Perkara-perkara tentang nak tanya tentang benda-benda yang tak perlu ataupun meningkatkan, mengaibkan, memalukan pasangan ataupun tanya soalan-soalan yang sensitif, itu bukan saatnya. Yang itu cari waktu lain. Kan? Yang itu cari waktu yang mana kita buat appointment dengan pasangan kita. Kan? I nak jumpa, I nak 5 minit masa you. Misalnya, itu waktu lain. Jangan waktu itu tidur. Mungkin mesyuarat mingguan. Saya banyak juga membaca artikel yang mengatakan pilotok ni ada pelbagai kebaikan buat pasangan. Nanti kita nak tanyakan kepada doktor apa antara kebaikannya. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom. Sebelum itu ke sebelum itu? Sebelum itu. Kurang komunikasi yang paling ketara sekali adalah masa tidur lah. Masa tidur memang tak boleh bercakap lah. Kalau tidur je lah maknanya. Macam juga saya setiap minggu, saya akan brainstorming dengan isteri saya. Brainstorming tu maksudnya kita akan cerita apa masalah kita tentang seminggu ke minggu. Bukan bulan.
maknanya barang rumah tak cukup ke, apa keperluan dia tak cukup ke, baru kita buat calculate, baru kita buat bajet untuk berbincang dengan isteri saya, apa yang tak cukup, saya tak cukup ke, baru kita pergi sama-sama. Macam tu. Itu pendekatan untuk sesebuah rumah tangga untuk bahagia. Maknanya komunikasi tu sangat penting sebelum kahwin, masa berkahwin dan masa ada anak dan masa bila-bila, komunikasi tu paling penting. Bagi saya betapa pentingnya komunikasi dalam rumah tangga ni adalah salah satunya untuk elak salah faham antara pasangan, sebab bila kita tak berkomunikasi akan mulalah muncul segala-gala prasangka. Dan yang kedua, untuk kita kekalkan lagi seri dalam perkahwinan tu bila kita saling berkomunikasi antara satu sama lain. Kita kena selalu beringat kurang-kurangkan main telefon. Bila masa kat rumah, kurangkan dengan telefon lah. Tak penting pun nak tengok telefon, tengok orang, kita berhibur. Kita hiburkan diri kita dengan pasangan kita. Sebab yang ada dengan kita susah senang pasangan kita, bukan telefon tu. Telefon tu boleh membuatkan kita tidak bahagia juga sebenarnya. Okey, baik, itu dia pandangan mereka dan saya terhibur membaca komen-komen di Facebook. Saya rasa Mimi Nur Sharfila masa dia tulis komen ni dia blushing tau sebab banyak emoji dia gunakan. Mimi berkata, saya suka sangat berbual dengan suami sebelum tidur, tapi itulah anak-anak suka sangat datang mengacau. Lepas tu dia letak emoji gelak tu. Kalau saya tak berbual sebelum tidur, suami akan tanya, "Kenapa sayang? Awak okey ke?" Kadang saya pula tanya suami, "Sayang, awak okey ke? Penat ke?" Macam itulah kami suami isteri. Alah, comelnya. Tapi saya rasa apa yang dikongsikan oleh Mimi tu juga relatable dengan ramai orang. Macam Nubahan dan Dr. Fee sendiri dah 7 tahun mendirikan rumah tangga, anak pun dah ada 3 orang. Mungkin kalau kita nak mencari momen ataupun waktu yang sesuai untuk bercakap tu, mungkin akan ada kehadiran orang ketiga, keempat dan kelima macam anda berdua. Dia lompat atas katil. Anak-anak tu dah tak jadi pillow talk, itu dah jadi pillow fight. Tapi Dr. Fee sendiri mungkin boleh kongsikan betapa pillow talk ni di hujung hari sebelum kita tidur tu sebenarnya sangat-sangat membantu pasangan suami isteri. Sebab untuk saya as a career woman juga, Nubahan pun businessman, so kita waktu siang tu selalunya busy. Kadang-kadang nak jawab mesej pun tak sempat sebab saya buat passion kan. Nubahan pun dengan business dia semua tu, jadi tak ada masa. Jadi malam tu adalah waktu yang terkena bertemu, bertembung kan. Jadi malam tu adalah waktu yang paling senang lah untuk kita orang berjumpa tanpa rasa dia pun nak fikir bisnes, saya pun nak fikir pasal passion ke apa ke, tak ada. Jadi waktu malam tu waktu yang kiranya that's the only time sesi lah heart to selalunya. heart ke. Dan kadang-kadang kan saya kena tadah telinga tau. Dia akan ceritakan kisah daripada mula dia keluar rumah sampai passion yang terakhir. Kita habiskan buat kita hari tu. Macam ya panjang. Tapi awak dengar lah juga. Sampai dengar lah. Itu waktu kita nak bersembang. Sekejap, Dr. Fee, high five sikit. Sebab saya pun begitu. Saya rasa golongan isteri-isteri ni akan bersetuju dengan apa yang kita kongsikan. Sebab suami ni memang kena dengar. Isteri kalau dia buka cerita, dia dah masuk gear tu. Dia macam nak break tu susah sikit. Okey, saya high five dengan diri sendiri je. Tapi ya, Nubahan. Dia akan cakap kat saya, yang hari ni ada beberapa ribu patah perkataan lagi yang tak habis. So, you dengar. Matilah aku ni. Tapi dalam luahan cerita dia, saya faham lah penat kerja dia macam mana. Sebab orang lelaki ni dia jarang nak mengadu. Macam saya pun penat juga. Dia cerita dia penat kan. Tapi aku tak penat ke? Gitu kan. Tapi sebagai lelaki saya rasa saya cuba faham cerita dia dan kita dengan communication tu saya rasa kita release. Kita release, kita dapat, kita berapatkan lagi hubungan kita. Yalah, inilah pengalaman kita orang lah kan. Nak cakap lebih kan. Tapi saya rasa bila kita dapat cakap malam tu habiskan all out kan, nak tidur pun senang, lebih relax kan. Dia tergelak sebab dia pun sama lah kot. Habiskan all out. Tu sangat-sangat betul tau, Sufi. All out kita sembang ni. No, dah dengar bunyi dengkur. Tiba-tiba dah tertidur dah. Sebab syok sangat mendengar apa yang anda kongsikan kan. Dan mungkin doktor di sini nak tanya, ada orang pillow talk, dia tak payah talk pun, tak payah sembang pun, dia duduk ke dia tengok movie, chill, baca buku. Tapi saya baca juga kalau nak adakan pillow talk ni, antara benda yang perlu diketepikan adalah handphone. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana suasana yang orang kata kondusif untuk pillow talk. Ideal. Kalau kita kata suasana yang ideal, pastilah tanpa ada sebarang gangguan. Kan? Kalau
Saya sarankan beginilah, kalau katakan kita ada telefon, pastikan telefon kita waktu dah sampai nak malam tu dah bateri tinggal 1-2% saja. Jadi kita tak ada pilihan, kita kena charge dia, tinggalkan begitu dan berikan fokus kepada pasangan Tapi kita. tak juga ada yang sambil charge tu lagi kan meletup. Jadi yang penting sebenarnya pilot talk ni kalau kita tengok pertamanya sekali dia boleh mengeratkan lagi hubungan dan contoh dia saling memahami kan antara satu sama lain, tempat kita luah perasaan dan juga bila kita kata pilot talk ni untuk tingkatkan keintiman kan. Jadi bila cerita balik kan, walaupun kita dah berpuluh tahun kahwin, cerita masa zaman muda dulu, cerita masa zaman bujang dulu, macam mana bertemu dan bercinta, berkasih sayang, itu antara perkara yang menyuburkan, mengingatkan. Cerita pasal susah senang bersama kan, cerita pasal anak-anak. Jadi benda-benda ni semua menyebabkan kita rasa seronok kan, seronok dan ada orang yang menjadi pendengar yang baik. Sebab antara terapi kepada sesiapa saja suami ataupun isteri adalah ada orang nak dengar luahan dia. Betul. Kadang-kadang kita tak harapkan pun pasangan kita boleh selesai masalah kita. Tetapi bila kita dah luahkan tu, kita rasa macam terlepas satu tekanan emosi itu tadi dan esok kita bangun pagi dengan segar kan, boleh bekerja dengan lebih baik lagi, lebih bagus, lebih fokus kepada kerja-kerja kita. Jadi penting sebenarnya pilot talk ni. Jadi manfaatkanlah, sebab pada saya itulah antara masa yang paling berkualiti sangat antara suami dan isteri. Betul tu. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang Dr. Tengku katakan tadi. Banyak kebaikan sebenarnya pilot talk ni. Kejap lagi kita nak tanya Dr. Tengku, apa yang akan terjadi kalau tidak ada sesi pilot talk, sembang bilik tidur antara pasangan. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh terjadi sekiranya tak ada komunikasi di bilik tidur seperti ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya dulu kepada Dr. Fi dan juga Nubhan. Biasanya pilot talk, sembang bilik tidur anda berdua ni berapa minit? Lama ke, sekejap ke ataupun macam mana? Dia tengok kes. Kes. Wow, case to case biasa. Kadang-kadang tu lama jugalah. Terbawa-bawa ya. Terbawa-bawa, kadang-kadang sekejap je. Kadang-kadang saya mengelat. Dia tak ada episod pertama hari ni, esoknya continue episod kedua. Ada. Jarang lah. Ada je kes baru. Kes baru masuk. Kes baru tu banyak-banyak sangat. Jadi kes lama tu lupakan je lah. Yang malam ni habislah, malam ni esok buka topik baru. Tapi mungkin itulah kan juga Sugi, Dr. Fi. Kalau kita bercakap tentang pilot talk ni, dia bukannya perlu masa macam talk show kita sejam. Dia walaupun seringkas 5 minit pun sebenarnya itu pun dah cukup sebenarnya. Betul. Janji dapat cakap tu kan, janji dapat ada komunikasi hari tu kan. Kalau tidak, tak ada langsung kan, tak ada langsung komunikasi kan, jadi malam tu lah. Saya nak tanya juga, pilot talk ni mungkin ada orang bagi mereka pilot talk ni situasi yang sangat chill, kita sembang-sembang, tapi ada orang menggunakan pilot talk ini untuk membuat ataupun mengambil keputusan yang besar, discussion kan. Jadi bagi anda berdua, ada tak pilot talk ini digunakan untuk membincangkan hal-hal yang mungkin future anak-anak, nak hantar ke sekolah mana, macam ada yang isu-isu yang berat anda sembang sewaktu pilot talk? Kalau berat sangat tak adalah. Tak adalah. Kita orang lebih kepada hati ke hati, sembang-sembang pasal kita orang berdua, pasal anak-anak masuk juga. Tapi kalau untuk keputusan yang besar tu saya rasa perlukan perbincangan yang lebih teliti macam lah. Tadi doktor katalah, perbincangan mungkin mingguan macam Yana macam meeting juga. Mingguan tu kan. Macam tu. Kalau macam saya dengan Syahira semalam, kita orang baru je bersembang tentang kereta baru. Tapi more kepada impian kereta apa? Ni cantik kereta ni you. Kereta ni memang cantik, ni sesuai dengan you. Jadi dia lebih kepada angan-angan dan cita-cita yang dia bagi semangat dulu kan. Dah bagi semangat, masuk-masuk semua semangat tu. Nanti bila dah meeting yang mingguan tu kita dah tahu dah agak-agak kan macam mana. Ada satu komen di Facebook tadi saya terbaca yang mengatakan bila pilot talk ni jangan ungkitkan perkara yang lama. Biar yang positif sahaja dibincangkan. Baik doktor, tadi Yana dah tujukan soalan kepada doktor. Apa yang perlunya pilot talk kita tahu, tapi kalau tak ada pilot talk, apa yang akan terjadi? Okey, yang pertama saya nampak, kalau tak ada pilot talk, makna kita tidak memahami pasangan kita dan kita banyak bersangka-sangka. Kan? Terutama bab hubungan, banyak bersangka-sangka. Jadi bila bersangka-sangka ni dia boleh membawa kepada kemusnahan. Kan? Sebab kita tak lepaskan dan kita tak luahkan. Jadi cerita untuk saling memahami dan sebagainya penting. Dan yang kedua, bila kita tak ada pilot talk, maka kita akan masing-masing buat keputusan-keputusan
keputusan masing-masing. Dan keputusan itu tidak mengambil kira pandangan-pandangan pasangan dia. Kan? Tengok-tengok pagi esok dia dapat satu keputusan yang bila awak buat keputusan ni? Tak, semalam sebelum tidur saya fikir. Saya fikir, dia tak langsung tak minta pandangan pasangan dia. Jadi perlu pillow talk ni supaya sekurang-kurangnya pasangan kita tahu tentang hari kita macam mana, perancangan kita macam mana, kita sendiri kesihatan mental kita macam mana, kan. Jadi itu sebab kadang-kadang kita tengok misalnya ada orang dia kata dia dengan suami isteri asyik bergaduh je, tapi anak bertambah juga setiap tahun, kan. Jadi saya kata tang mana pillow talknya, kan. Jadi sebab tu sebenarnya bila kita tengok pillow talk tu penting untuk kita lebih kenal pasangan. Sebab saya beritahu kalau setakat 7 tahun kahwin belum kenal sepenuhnya lagi. Betul. Kan saya 20 tahun kahwin masa tu 20 tahun pun baru kenal ada benda-benda baru yang saya kenal isteri saya, kan. Ini dah 30 tahun kahwin, ada lagi benda yang kita kenal. Jadi oleh sebab itu perkahwinan ini adalah satu pelayaran yang sangat menyeronokkan apabila kita cuba saling kenal satu demi satu. Akhirnya barulah kita boleh kata kita kenal sepenuhnya pasangan kita tadi. Jadi pillow talk ni jangan diabaikan. 20 tahun, 7 tahun saya baru nak masuk. Saya itu masa 20 tahun, sekarang dah 30 tahun. 30 tahun. Dan saya terbaca juga yang bila kita adakan sesi pillow talk ni penting untuk gunakan deria-deria kita, lihat, dengar, sentuh, touch tu sangat-sangat penting sewaktu ada pillow talk. Mungkin pegang tangan kan. Saya suka satu. Saya ni suka kena picit. Jadi kalau sama lah. Jadi saya suka kalau isteri nak pillow talk dengan saya sambil dia picit. Maknanya dia kena picit dulu baru dia luahkan. Gitu cara dia. Bila ingat balik kan, Syahiran pun macam tu. Saya tahu dia bagi kaki je. You pun automatic lah. Dia tu kita pun macam hari ni kan baru mula habis kan. Tepi hari ni. Baik, banyak sebenarnya yang kita boleh bincangkan tentang pillow talk ataupun sembang bilik tidur ni. Tapi di hujung perbincangan ni kan, mungkin Dr. Fi boleh kongsikan, adakah pillow talk ni perlu setiap malam ataupun tak perlu setiap malam sebenarnya? Asalkan kita masih lagi ada pillow talk dalam masa seminggu, sebulan tu ada beberapa kali yang perlu ada pillow talk. Okey, untuk Fi sendiri, personally Fi rasa dalam minggu tu mesti ada 2-3 kali kan. Jangan lama sangat kan. Bila lama sangat takut nanti macam-macam nak masuk topik tak tidur pula kan. Jadi kita kalau boleh dalam seminggu tu ada 2-3 kali session dia kan. Tak adalah, tak perlu sehari-hari pun. Saya rasa macam hari-hari tu mungkin ada hari yang macam kata penat ke apa kan. Jadi kita kena faham jugalah lelaki ni kan banyak keluar, banyak outstation apa semua. So ada hari dia busy, so saya it's okay kan. Tapi kalau boleh dalam seminggu tu adalah sekali dua macam tu. It's okay for me. Yang pasti malam ni ada pillow talk walaupun tak ada apa untuk diborakkan, dia nak massage tu hari ni. Okey, baik. Yang pasti kami nak ingatkan anda yang pillow talk ni yang penting kita communicate dan jadilah pendengar yang baik dan menjadikannya communication yang berkualiti. Betul? Mungkin lepas ni kita akan ada topik pillow talk 2.0 dengan tetamu yang sama tapi sambung pula lepas ni. Sebab banyak lagi yang kita nak bincangkan. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi, kepada Nubahan dan juga Dr. Afifah atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan lepas ni kan buat pasangan di luar sana yang belum pernah ada sesi pillow talk ni, mungkin boleh orang kata mengamalkan pillow talk ni setiap malam. Lepas tu makin lama makin kurang. Boleh start hari ini mungkin? Mungkin boleh. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di WHI dan sambil-sambil anda memikirkan mengenai pillow talk malam ini, apa kata kita bersama dengan Puan Nur Atira Samsudin selaku pegawai pemasaran jamu jelita. Hai Atira. Hai Sugi, cantik Sugi hari ini. Terima kasih Atira, pun sama cantik. Atira baby talk lah sekarang ya. Yalah, sekarang macam itulah. Okey, baik Atira, mungkin boleh teruskan dengan perkongsian hari ini buat penonton-penonton WHI. Okey, terima kasih banyak Sugi. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Sugi, setuju tak kalau saya cakap kita ni muda atau berusia, makanan tambahan ataupun suplemen sangat penting. Betul. Cumanya bila kita dah berusia, lebihlah sikit tentang soal penjagaan ataupun kena banyakkan lebih orang kata apa suplemen. Sebab kita tahu sedia maklum hari-hari kita ni terdedah dengan sinaran UV, kita terdedah dengan radikal bebas, pencemaran udara, kadang-kadang itu menyebabkan kulit kita terdedah dengan habuk, debu yang sebenarnya bukan saja boleh menyebabkan kita ada masalah kesihatan tapi turut menjejaskan kulit kita. Macam mana tubuh perlukan vitamin C dalam rutin harian untuk ada sistem ketahanan tubuh yang lebih baik. Macam tu juga kulit perlukan vitamin C
untuk pastikan kulit kita dalam keadaan yang sihat. Jadi hari ini tak tunjuk kepada anda sedikit demo untuk membuktikan kepada anda bagaimana puak putih mulus ni, iaitu minuman berkolagen yang tinggi dengan vitamin C boleh menetralkan larutan air gelap betadine menjadi cerah dengan kerana kandungan vitamin C yang tinggi dalam produk ni. Baik. Jadi depan Atira segi boleh nampak adalah larutan air betadine dan ini adalah bancuhan air puak putih mulus yang Atira dah bancuh yang akan tunjukkan kepada anda. Okey, anda akan dapat lihat macam mana perubahan airnya berubah serta-merta menjadi putih, jadi natural. Kita tahu bahawa vitamin C bersifat orang kata apa citrus. Jadi kandungan vitamin C yang tinggi memang sangat penting untuk kesihatan kita, untuk kecantikan kulit dan sebagainya. Dan apa yang bagus tentang puak putih mulus ni, kalau anda nak tahu, selain tinggi dengan vitamin C dalam itu, ada kandungan daripada astaxanthin yang kaya dengan vitamin E, ada coenzim Q10 yang berupaya meremajakan kulit, rawat masalah kulit anda, ada juga ekstrak tomato yang bantu mencerahkan kulit, lindung kulit dari radikal bebas. Kita tahu bila dah meningkat usia ni macam-macam masalah kulit Sugi. Mak Atira selalu cakap dah berusia ni kulit sangat sensitif, kadang-kadang tu kegatalan, duduk rumah pun kadang-kadang dah naik tanda awal jeragat dan sebagainya. Ramai yang memberi keluhan sedemikian. Jadi sebab tu kita nak sharekan kepada anda satu suplemen yang merupakan produk yang terbaik untuk anda amalkan. Pearl White Putih Mulus, 11 tahun di pasaran, ribuan testimoni yang anda amalkan dan rata-rata memang berpuas hati dengan produk yang berharga RM30.90 ni. Mempunyai banyak khasiat. Ada vitamin C, ada buah-buahan antioksidan, bantu anda mencantikkan kulit, mencerahkan kulit, rawat masalah jerawat, atasi masalah kulit kusam, meratakan tanda kulit tak sekata. Dan ini adalah produk yang kalau nak tahu sangat berbaloi untuk anda dapatkan. Bukan perempuan je boleh konsum, lelaki pun boleh amalkan. Kalau anda nak ada kulit cantik, kulit cerah dan yang paling penting kulit bebas dari masalah. Baik. Itu produk pertama buat hari ini, Atira. Baik. Silakan dengan produk yang seterusnya, Atira. Kita dah bercakap tentang pencahayaan kulit atau bercahaya menjadi wanita. Kita memang cukup ditiberatkan soal bukan saja orang kata apa, kita punya kesihatan kulit, bahagian tubuh badan pun main peranan. Sebab datang menjadi wanita ni kita banyak dilemanya. Kita dah jadi ibu, dah jadi isteri dan sebagainya. Terutama dah jadi ibu, wanita akan melalui fasa banyak kali melahirkan anak, melibatkan tubuh badan yang terjejas dengan perubahan fizikal dan sebagainya. Jadi kita nak bantu wanita di Malaysia untuk ada tubuh badan yang cantik, kulit yang cantik. Kita formulasikan Lady White dengan menggunakan herba yang terbaik dari Thailand. Kita import khas untuk anda, iaitu herba daripada Purana Mirifica dan Purana lobata. Ini adalah herba yang akan bantu lancarkan estrogen, bantu lancarkan phytoestrogen di sekitar payudara, di sekitar pinggul dan juga aksen anda, untuk bantu kita ada aspek lebih cantik, lebih terletak, lebih pejal orang cakap, supaya masalah seperti mengendur, mengecut dan sebagainya yang menyebabkan perubahan fizikal secara mendadak yang mengganggu penampilan diri anda dapat diatasi. Kita kembali dapat ada badan yang cantik macam anak dara. Dan yang penting harga pun tak mahal, RM38.90, rasa sedap, diformulasi oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertaula. Jadi boleh amalkan tanpa was-was. Baik. Sudah 2 produk yang dikongsikan, pastinya ada satu lagi produk yang Atira ada. Boleh. Sebab kita hari ini produk ini memang cukup sempurna sebab penjagaan dalaman kulit, bahagian tubuh badan dan ada juga penjagaan luaran, iaitu sabun Herbalist. Ini adalah produk yang sebenarnya sesuai untuk mereka yang ada masalah jerawat. Kadang-kadang tu jerawat merah dekat muka, tak tahu nak buat apa dan ambil solusi pakai makeup cover. Dah lagi banyak jerawat sebenarnya. Tapi apa yang akan share kepada anda, boleh dapatkan sabun Herbalist ni sebagai bedak untuk merawat masalah jerawat. Dan cara penggunaan ini sangat mudah. Atas nak ajar cara penggunaan sebab kalau guna cara yang betul, insya-Allah jerawat memang dapat diatasi. Bila dah pakai, dah buihkan, ratakan di permukaan yang ada jerawat, kemudian biarkan seketika. Ini cara yang betul sebab pada masa ni herba daripada kunyit, daripada akar resdung, daripada kayu manis. Dan kalau anda nak tahu, kayu manis ni bersifat antiseptik. Jadi kayu manis akan bantu matikan bakteri jerawat supaya tidak merebak. Jadi pada waktu ini kalau boleh jangan pakai makeup, kita fokus jaga kulit dulu. Dan sabun Herbalist ni jadi bahan-bahan produk ini akan bantu mengecutkan jerawat, atasi masalah jerawat dan masa yang sama mengurangkan pengeluaran minyak yang berlebihan. Bila minyak banyak dekat muka, tersumbat dekat pores akan jadi blackhead, itulah orang kata punca jerawat. Dan nak lebih berkesan, atas sarankan pakai bedak sejuk pula. Dan pakai sabun, malam pakai bedak sejuk Tanaka, dab-dabkan di permukaan yang ada jerawat untuk mengecutkan jerawat, melicinkan kulit wajah. Dalam masa yang sama untuk kontrol orang kata apa, kita punya pengeluaran minyak tu supaya tidak keluar secara banyak yang menyebabkan bakteria tu lagi merebak orang cakap. Jadi bedak sejuk Tanaka ni ada kandungan zinc oxide dan Tanaka. Bila pakai dia rasa sejuk sikit tapi bersifat sementara sebab anda akan dapat rasa esok pagi jerawat tu mengecut. Dan ini adalah kedua-dua produk yang boleh diamalkan remaja sehingga dewasa. Dan sangat tersarankan buat anda yang ada masalah jerawat yang sangat teruk, inilah produk yang berjaya untuk anda amalkan. Nak jaga kulit dari dalam, amalkan puak putih mulus. Harga RM30.90. Lelaki perempuan boleh amalkan. Nak ada tubuh badan yang cantik, aspek yang cantik, Lady White. Nak kulit yang bebas daripada masalah jerawat, kulit yang licin yang cantik, sabun Herbalist bersama bedak sejuk Tanaka.
Kesemua produk ni boleh dapati di belian secara online dan juga di kedai jamu dan kios kecantikan. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus hubungi 1800 88 5510 atau WhatsApp Atira di 0133535753. Okey, baik Atira, tapi kan mereka yang menonton sekarang ni mesti tertanya-tanya, ada banyak produk di luar sana, tapi apa yang membuatkan produk jamu jelita berbeza daripada produk-produk lain? Akan suka soalan tu. Apa yang membuatkan produk kami berbeza dengan produk lain? Semestinya kerana kualiti dan juga kita merupakan produk yang dikilang bertaraf good manufacturing practice, tapi masih terjual dengan harga bawah RM50. Sangat murah, produk berkualiti dengan harga mampu milik, boleh pakai tanpa was-was, diyakini pengguna 11 tahun di pasaran. Ada super hair brand lagi. Kena dapatkan sekarang. Okey, baik. Jadi kalau anda berminat, anda bolehlah melayari ataupun menelefon nombor yang tertera kat TV ataupun dapatkan di www.jombai.my dan shopee.com.my/jamujelita.my. Okey, baik. Terima kasih Atira atas perkongsian dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan istimewa untuk anda yang berada di Johor ataupun di kawasan sekitarnya. Okey, dijemput hadir ke Karnival Jom Heboh di Johor. Pelbagai aktiviti tiada henti dari pagi hingga ke malam hari. Semuanya ada di sini. Dari pelbagai jenis makanan dan minuman, belon udara panas dan semestinya selebriti popular seperti Eli Mazlin Kak Kepom kita, Siti Nordiana, Amar Baharin, Reza Rosli, Shiha Zikir, Adam Lee dan ramai lagi. Dan untuk kanak-kanak, mereka tentu gembira bertemu maskot kegemaran. Ada Yat, Little Amar, Mina Mila dan Alif Sofia. Jadi jom raikan keseronokan ini di Puteri Harbour, Iskandar Puteri 9 dan 10 Disember ini mulai 8 pagi. Jadi jom. Jom heboh. Lagu tu terlekat ya kat sini. Betul tu. Baik, seterusnya kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang Yalah Bola. Okey, tonton sorak dan menang hadiah. Lontarkan sokongan paling lantang dan terdapat pelbagai aktiviti dalam kita bersama memeriahkan kegilaan bola sepak dunia ini. Untuk mereka yang duduk di Cyberjaya atau kawasan sekitar, jom lepak di Colosseum Cafe Cyberjaya pada Sabtu 10 Disember ini jam 9 malam. Selain ada permainan dan hadiah, boleh juga jumpa bekas legend Harimau Malaya. Untuk siapa yang datang awal akan dapat makanan secara percuma. Jadi apa lagi? Jom ke Yalah Bola dan sama-sama bersorak. Go! Saya suka awak sebut Yalah Bola. Yalah Bola. Yalah Bola. Saya rasa kalau tak silap hari ini ada perlawanan di antara Croatia dan Brazil. Awak memang menonton, mengikuti perkembangan FIFA? Tak adalah menonton sangat tetapi mengikuti. Tapi mungkin saya salah, tapi saya rasalah hari ini Croatia. Jadi awak suka pasukan mana? Kalau untuk hari ini Brazil. Mesti ramai juga yang suka Brazil kan? Tapi tahun ini banyak kejutan juga. Ya, betul. Banyak yang underdog, tiba-tiba mereka yang lebih hebat daripada yang orang sangka yang akan menang tu kan. Okey, baik. Itu berkenaan dengan FIFA World Cup tentang bola dan banyak juga yang kita dah kongsikan bersama dengan anda. Okey, producer kita pun cakap hari ini ada perlawanan antara Malaysia melawan Kemboja. Betul. Jadi selamat menonton, selamat bersorak. Ya, go Malaysia. Okey, baik. Dan di sini sahaja WHI buat hari Jumaat ini. Terima kasih untuk komen-komen anda. Ada yang menarik, kata sembang Pillow Talk bersama suami, baca kitab. Wow. Jadi apa pun yang anda rancangkan untuk Pillow Talk malam ni, semoga ianya berjalan dengan lancar. Betul tu. Baik, esok hari Sabtu saya dan Sugi akan kembali bersama dengan anda untuk topiknya Junior Camping. Wow, saya suka camping. Suka ke? Ya, saya jadi macam Dora the Explorer. Oh iya, Kak coba dengan rambut macam ni pula kan. Kalau saya dulu antara momen camping yang paling saya tak boleh lupa adalah waktu sekolah. Okey, kita mendaki Gunung Jerai. Wow, bestnya. Lama tau nak sampai ke puncak, tapi bila dah berada di puncak tu, suasana dari puncak kita tengok kat bawah tu memang penuh dengan sawah padi lah, Kedah kan. Ya, betul. Memang sangat-sangat cantik. Mengamankan. Okey, jadi apa pun esok kami akan kongsikan lebih lanjut mengenai pengalaman kami dan kami pun nak dengarlah pengalaman anda pergi camping. Jadi esok jam 12.30 hari sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Usahawan ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Ya,
Usawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cegah, siapa yang tak berani dia. Lemah lembut